Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung bab 6, iaitu pasaran persaingan sempurna dengan subtopik 6.3.4, keadaan keuntungan firma PPS dalam jangka pendek. Okey, firma PPS dalam jangka pendek akan mengalami 3 keadaan keuntungan, iaitu untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal. Okey, dan kita tahu dalam PPS firma akan capai keseimbangan apabila MC sama dengan MR. Okey, jadi macam mana kita nak tahu firma tersebut mengalami untung lebih normal, untung normal ataupun untung kurang normal? Okey, jadi kita akan tengok kepada untuk mencari untung sama dengan TR, kita tolak dengan TC. Okey, jadi untung yang pertama, untung lebih normal. So, TR tolak TC, kita akan tahu keadaannya di mana TR lebih daripada TC. Jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos. Ataupun kalau kita nak lihat dari segi AR ataupun hasil purata, lebih besar daripada kos purata. AR lebih daripada AC. Yang ini kalau kita tengok berdasarkan kilo. Okey. So yang kedua, untung normal. Macam mana nak dapatkan untung normal? TR tolak TC. Dan kita akan dapati pada masa untung normal, TR ataupun jumlah hasil sama dengan jumlah kos ataupun TC. Dan keadaan yang kedua, AR ataupun hasil purata adalah sama dengan kos purata ataupun AC. Dan yang ketiga, untung kurang normal. TR tolak TC dan keadaannya adalah TR ataupun hasil kurang daripada TC ataupun jumlah kos. Bila kita lihat dari segi purata, hasil purata AR adalah kurang daripada AC ataupun kos purata. Okey, kita boleh gunakan hasil purata dan kos purata kerana daripada hasil purata dan kos purata ini kita akan dapat jumlah hasil ataupun jumlah kos. Okey, kita tengok pengiraan untuk dapatkan AR sama dengan jumlah hasil TR, kita bahagikan dengan Q. So, untuk dapatkan TR, maka AR kita darab dengan Q. So, daripada AR kita akan dapat TR ataupun jumlah hasil. Begitu juga dengan AC. So, nak dapatkan AC, TC, jumlah kos kita bahagikan dengan kuantiti keluaran. So, macam mana kita boleh cari TC? So, TC, AC kita darab dengan Q. So, AC darab dengan Q, kita akan dapat TC. Okey, jadi bila kita lakarkan kelok, kita akan lakarkan kelok AR dengan AC. So, daripada sini, daripada AR dengan AC, kita akan dapat cari TR dan TC. Bila kita dapat cari TR dan TC, kita boleh kira keuntungan firma tersebut, iaitu TR tolak dengan TC. Okay, keadaan keuntungan firma PPS dalam jangka pendek kita boleh lihat melalui jadual dan juga rajah. Okay, untuk jadual, ini adalah contoh jadual yang kita telah buat sebelum ini. Okay, di mana untuk dapatkan untung ataupun rugi, jumlah hasil kita tolak dengan jumlah kos. Okey, jadi kat sini kita dapati antara 0 hingga 1 nilainya adalah negatif. Dan itu menunjukkan bahawa firma telah mengalami
untung kurang normal ataupun rugi. Okey, antara pada keluaran yang ketiga, hasil tolak kos sama dengan kosong, maksudnya kat situ firma mengalami untung normal. Antara 4 hingga 7, kita dapati hasil tolak kos adalah positif. Jadi kat bahagian situ kita dapati firma mengalami untung lebih normal. Dan seterusnya pada keluaran yang ke-8, hasil tolak kosnya adalah sama dengan kosong, maka firma akan dapat untung normal. Okey. Jadi kawasan untung normal kita dapati adalah pada keluaran yang ke-4 hinggalah keluaran yang ke-7, dan memaksimumkan untung pada keluaran yang ke-6 iaitu 54. Okey, sebelum tu firma dah dapat untung sebanyak 54 pada keluaran yang ke-5. Tapi kat sini kita tidak katakan firma telah memaksimumkan untung, sebab pada masa tersebut hasil sudnya adalah tidak sama dengan kos sud. Okey, pada keluaran yang ke-6 keuntungannya adalah 54, dan pada masa tersebut kos sud adalah sama dengan hasil sud. Okey, jadi berdasarkan data ini, firma memaksimumkan keuntungan pada keluaran yang ke-6 sebab hasil sud sama dengan kos sud, dan firma memaksimumkan untung disebabkan perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos adalah paling tinggi. Okey, kita tengok keadaan keuntungan firma PPS dalam jangka pendek secara rajah. So, untung yang pertama adalah untung lebih normal. Dan kita tahu keadaan keseimbangan untung lebih normal apabila MC sama dengan MR, dan keadaannya adalah TR lebih besar daripada TC ataupun AR lebih besar daripada AC. So, langkah untuk melakarkan keluk, okey, kita lakarkan dulu dia punya keluk P, C dan R dalam sebutan RM, dan juga kuantiti dalam sebutan unit. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk melakar keluk. Ini langkah dia. Yang pertama, kita lakarkan keluk P sama dengan MR, sama dengan AR, sama dengan DD. Okey, yang kedua kita lakarkan keluk MC supaya kita dapat cari keseimbangan pada titik E untuk langkah yang ketiga. Okey, keseimbangan E akan diperolehi apabila MR sama dengan MC. Okey, bila MR sama dengan MC, kita akan dapat tahu harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, bila ada harga dan kuantiti keseimbangan, kita akan dapat cari jumlah hasil. Okey, seterusnya kita lakarkan keluk AC. Tujuan kita lakarkan keluk AC sebab berdasarkan keluk tersebut, kita akan dapat cari TC ataupun jumlah kos. Dan seterusnya kita akan cari untung, iaitu hasil tolak dengan kos. Okey, so langkah pertama lakarkan keluk P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan DD yang berbentuk anjal sempurna. Okey, langkah yang kedua lakarkan keluk MC. Keluk MC bentuknya adalah menurun sehingga capai minimum, dan seterusnya dia akan meningkat. Turun, capai minimum dan meningkat. Okey, seterusnya kita kena cari titik E iaitu titik keseimbangan apabila MR sama dengan MC. Okey, kat sini keseimbangan kita lihat tercapai pada titik E. Okey, apabila keseimbangan kita cari harga dan kuantiti. Okey, daripada titik keseimbangan kita tarik ke bawah garis putus-putus sampailah dia sentuh paksi kuantiti.
Okey, jadi kuantiti keseimbangan adalah OQ dan harga keseimbangan adalah OP. Okey, so daripada sini kita akan dapat cari jumlah hasil. Okey, jumlah hasil TR sama dengan P darab dengan Q. P tadi kita dah tahu jaraknya adalah OP. Q kuantiti jaraknya adalah OQ. So OP darab dengan OQ kita akan dapat OPEQ. Itu adalah jumlah hasil. Okey, seterusnya kita lakarkan keluk AC untuk dapatkan kos. So kita tengok keluk AC bentuknya adalah berbentuk U dan menurun hingga capai minimum dan dia akan meningkat. Keluk AC yang kita lakar mestilah berada di bawah keluk AR. Mesti berada di bawah AR. Sebab apa? Sebab AR lebih daripada AC. Okey, bila dah lakar AC, kita kena cari kat mana kawasan AC. So, ambil daripada garis putus-putus keseimbangan tadi, tarik ke bawah sehingga dia sentuh keluk AC. Okey, so dia sentuh keluk AC pada titik C. So, jarak CQ ini adalah merupakan AC. Okay, dan jarak CQ ini juga adalah sama dengan P0O. Okay. So, kita cari TC. Langkah yang pertama cari TR. Langkah yang kedua kita cari TC. Formulanya kita dah tahu AC kita darab dengan Q. So, AC adalah jarak CQ ataupun OP0. Q jaraknya adalah OQ. So, untuk TC kita dapat OP0 CQ. OP0 CQ. Dan langkah seterusnya kita cari untung. Di mana TR kita tolak dengan TC. TR tolak dengan TC. TR adalah OPEQ. Kawasan yang besar tu. TC adalah OP0 CQ. So, kita akan dapat untung P0 PEC. P0 PEC. Okey, ini contoh pengiraan untuk mencari untung lebih normal berdasarkan rajah. Okey, daripada sini titik keseimbangan kita dapat tahu berlaku apabila MC sama dengan MR pada titik E. Harga adalah 10 dan kuantiti adalah 10. So, kita cari yang pertama, kita cari TR. P darab dengan Q. P dia sama dengan 10. Q sama dengan 10. So, kita akan dapat hasil RM 100. Okey, langkah yang kedua, kita cari jumlah kos. AC kita darab dengan Q. AC adalah jarak CQ sama dengan 8. Darab dengan kuantiti 10. So, kita akan dapat RM 80. So, langkah yang ketiga kita cari untung. TR tolak dengan TC. TR 100. TC 80. So, untungnya adalah RM 20.
Okey, daripada sini pun kita dapat cari macam ni. Jarak ini adalah kawasan untung. So jarak 10 tolak 8 sama dengan 2 unit, RM2 untuk setiap unit yang dijual. So kalau dia jual 10 unit, so RM2 keuntungan untuk setiap unit. Kita darab dengan 10 unit yang dijual, so dia akan dapat untung sebanyak RM20. Okey, keadaan keuntungan firma PPS yang kedua adalah untung lebih normal. Dan kita tahu keadaan untung normal adalah TR sama dengan TC ataupun AR sama dengan AC. So langkah untuk melakar kelok keseimbangan firma dalam keadaan untung normal sama macam tadi, iaitu yang pertama kita lakarkan paksi P sama dengan P, C dan R dalam sebutan RM, dan juga kuantiti dalam sebutan unit. So langkah yang pertama kita lakarkan paksi kelok P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan DD yang berbentuk anjal sempurna. Langkah yang kedua kita lakarkan kelok MC yang bentuknya turun hingga capai minimum, lepas tu dia akan meningkat. Langkah yang ketiga kita lakarkan kita cari titik keseimbangan MC sama dengan MR pada titik E, dan kita cari kuantiti keseimbangan garis putus-putus hingga sentuh garis kuantiti. Dia punya kuantiti keseimbangan adalah OQ dan harga keseimbangan adalah OP. Okey, seterusnya kita akan dapat cari dia punya jumlah hasil. Okey, jumlah hasil TR P darab dengan Q, harga adalah OP, kuantiti adalah OQ. So jumlah hasil OP EQ. Okey, yang kedua ni yang pertama. Yang kedua kita kena cari TC. TC AC kita darab dengan Q. So kita perlukan kilo AC. Langkah seterusnya kita akan lakarlah kilo AC. Bentuknya adalah bentuk U. Dan kita tahu AC mesti sama dengan AR. AC mesti sama dengan AR. Okey. So kalau AR kat sini, AC pun kat sini. Dan MC pun kita nampak dia pun sentuh ataupun potong AR di sini juga. Jadi kilo AC yang kita lakar mestilah turun dan capai minimum tu MC potong. Potong AC pada masa minimum. So minimumnya mesti pada titik E ni. Sebab dia potong, MC potong AC pada titik E kat situ. Okey. So berapa AC adalah jarak EQ. Sebab dia sama dengan AR pada titik E ni. So EQ. Jarak EQ adalah sama dengan jarak P0. Okey. So daripada situ kita dapat cari dia punya jumlah hasil. Jumlah hasil. Okey. So jumlah kos AC adalah jarak EQ ataupun OP dan kuantiti adalah OQ. So kita akan dapat TC adalah OP EQ. So yang ketiga kita cari kawasan untung normal. TR tolak dengan TC. So OP EQ tertolak juga dengan OP EQ. Terdapat kosong ataupun untung normal. Okey, ini adalah contoh pengiraan untuk dapatkan untung normal. Keseimbangan berlaku pada titik E.
harga adalah sama dengan 10, kuantiti sama dengan 10. So TR sama dengan harga darab dengan kuantiti. Harga 10, kuantiti 10. So kita akan dapat hasil sebanyak 100. Okey, yang kedua kita cari TC. TC sama dengan AC darab dengan Q. So AC juga adalah kat sini pada titik E juga. So AC dia adalah 10 dan kuantiti adalah 10. So kita akan dapat RM 100. Okey, jadi untung normal, untung TR tolak dengan TC 100 tolak 100, kita akan dapat kosong ataupun untung normal. Okey, keadaan keuntungan yang ketiga adalah untung kurang normal, di mana kita dapati pada masa keadaan untung kurang normal, TR kurang daripada TC ataupun AR kurang daripada AC. So langkah untuk melakarkan sama macam tadi, kita lakarkan kelok. Yang pertama kita lakarkan kelok P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan D. Okey, langkah yang kedua kita lakarkan kelok MC yang menurun capai minimum dan meningkat. Okey, seterusnya kita cari titik keseimbangan pada titik E dan seterusnya kita cari harga dan kuantiti keseimbangan. Daripada titik E kita tarik garis putus-putus sehinggalah dia sentuh paksi kuantiti. So dia punya harga adalah OP dan kuantiti adalah OQ. Okey. Daripada situ kita akan dapat cari dia punya yang pertama jumlah hasil. P darab dengan Q, harga OP, kuantiti OQ. So kawasan jumlah hasil adalah OP E Q. Okey, yang kedua kita kena cari jumlah kos. AC kita darab dengan Q. So kita mesti lakarkan kelok AC. Okey, kelok AC kita lakarkan berada di atas daripada garis AR sebab AR kurang daripada AC. Berada di atas. So kat mana AC? Okey, nak cari AC kita kena ambil daripada titik keseimbangan ni, buat garis putus-putus, tarik ke atas sehinggalah dia sentuh kelok AC. Okey, so garis putus-putus tu sentuh kelok AC pada titik C. Okey, daripada sini jarak AC adalah CQ ataupun dia sama juga dengan jarak OP1. Okey, so daripada situ kita dapat carilah dia punya jumlah kos. AC adalah CQ ataupun OP1 dan kuantiti adalah OQ. So AC sama dengan OP1 CQ. Yang ketiga kita cari untung TR tolak dengan TC. TR tolak dengan TC, OPEQ tolak OP1 CQ. So kita akan dapat kawasan untung lebih normalnya kat sini. Untung kurang normal kat sini. So jaraknya adalah P1 CE. Okay, itu kawasan untung kurang normal.
Okey, untuk pengiraan, contoh pengiraan untung kurang normal, kita tengok. Okey, keseimbangan berlaku pada titik E. Harga sama macam tadi, sama kuantiti 10. So, TR P darab dengan Q sama dengan 10 darab 10. So, kita akan dapat Rn 100. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita cari TC. TC AC darab dengan Q. AC pada titik C iaitu sama dengan 15. So, 15 darab dengan kuantitinya adalah 10. So, kita akan dapat 150. So, untuk cari untung kurang normal, TR tolak dengan TC. TR-nya adalah 100, TC-nya adalah 150. So, kita akan dapat negatif 50. Negatif maksudnya firma itu mengalami kerugian ataupun untung kurang normal. Okey, kalau kita nak cari daripada sini pun boleh juga. Okey. So, ini kawasan rugi. Perbezaan antara kos dan hasil kat sini. So, 15 tolak 10. 5 untuk RM5 untuk setiap unit. So, kalau penjual jual sebanyak 10 unit, di RM5 untuk setiap unit darab dengan 10 unit yang dijual. So, kerugiannya adalah negatif 50 ataupun rugi sebanyak 50. Okey, ini adalah contoh soalan kuantitatif. Sila jawab soalan ini. Ada 2 soalan, iaitu soalan 1 dan 2. Sila jawab kedua-dua soalan ini dan nanti kita akan bincangkan di dalam kelas seterusnya. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. Sekian, terima kasih.